Salam sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Saya Ji Wei Sun, seorang siswa pendidik 3 PSNP Sains 2 akan membentangkan hasil kerja khusus iaitu pengurusan grafik bagi kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Salam sejahtera saya ucapkan kepada panel dan juga rakan yang saya kasih sekalian. Nama saya Ho Jia Heng dari kelas 3 PSNP Sains 2 akan memberikan dapatan saya selepas saya hasilkan kerja khusus dalam kursus EDUP 3053 iaitu teknologi dalam PDP. Salam sejahtera, nama saya Pang Jian An dari 3 PSNP Sains 2. Dalam video ini, saya akan memberi perkongsian tentang khusus SCES 3073 kemahiran saintifik dan pengurusan makmal saiz. Jadi untuk pembentangan pada hari ini, kumpulan kami telah bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu apa yang nak belajar, iaitu CLO dalam setiap kursus, yang 3 kursus itu. Dan kedua, bagaimana nak belajar, iaitu apakah proses semasa kita menghasilkan kerja khusus dalam 3 subjek itu. Dan ketiga, bagaimana tahu sudah belajar. Jadi di sini kita akan memberi maklum balas kami selepas kami menghasilkan tugasan yang diberi. Okey. Big idea ini ialah pendidikan 4.0 bermakna pembelajaran hybrid. Apa itu pembelajaran hybrid? Ia merupakan gabungan antara pembelajaran secara talian dan bersemuka. Ini adalah mekanisme baru kepada dunia pendidikan pada hari ini. Pada semester ini, kami telah mempelajari 3 kursus iaitu EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, EDUP 3053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, dan SCES 3073, kemahiran saintifik dan pengurusan makmal yang dapat merealisasikan big idea ini. Dalam kursus EDUP 3053, teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, kami menggunakan teknologi berdasarkan model reka bentuk yang sesuai dalam proses PDP serta menilai keberkesanan media PDP dengan instrumen yang sesuai. Selain itu, kami juga menghasilkan media PDP yang berkesan. Seterusnya, dalam kursus EDUP 3043, pengurusan bilik darjah dan tingkah laku, kami telah membincangkan dengan kritis peranan guru dalam menguruskan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah, aliran berdana dan inklusif. Akhirnya, dalam kursus SCES 3073, kemahiran saintifik dan pengurusan makmal, kami telah mereka cita sumber PDP untuk subjek saiz sekolah rendah. Seperti mana yang dibentangkan oleh saudara Pang tadi, iaitu CLO bagi setiap kursus. Jadi untuk itu kami telah menjawab beberapa soalan, iaitu soalan parti, supaya kita lebih memahami apa yang kita sebenarnya nak belajar dalam proses menghasilkan tugasan bagi ketiga-tiga kursus tersebut. Terdapat 2 soalan parti bagi kursus EDUP 3043, iaitu yang pertama, bagaimanakah guru mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif? Sebenarnya, terdapat 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan, iaitu persekitaran fizikal, persekitaran psikososial dan peraturan bilik darjah. Secara ringkasnya, sebuah bilik darjah yang bersih dengan adanya peraturan bilik darjah yang sistematik sudah tentu dapat memastikan kelancaran proses PDP di dalam bilik darjah pada setiap masa. Selain itu, pembelajaran komparatif dan komunikasi terbuka juga mendorong kepada kewujudan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Soalan yang kedua pula ialah bagaimanakah guru berperanan dalam pembelajaran hybrid? Pertama sekali, guru perlu sentiasa peka kepada
perbezaan individu yang wujud di dalam sesebuah bilik tarjah. Setiap orang murid mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, guru perlu sentiasa membuat perancangan aktiviti PDP dengan menyesuaikan ataupun memanfaatkan kelebihan yang sedia ada dalam diri murid-murid. Perkara ini amat penting untuk membantu murid-murid dalam meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran mereka. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan ataupun menggabungkan kaedah bersemuka dan tidak bersemuka dalam proses PDP untuk meningkatkan motivasi dan semangat murid-murid dalam proses pembelajaran. Di samping itu, guru juga perlu memastikan penyampaian maklumat perlu diselit dengan galakan kepada murid-murid untuk menjalankan ataupun melakukan pembelajaran kendiri dengan membekalkan bahan-bahan yang sesuai dengan tahap penguasaan mereka. Dengan ini, murid-murid akan belajar dengan lebih berkesan secara tidak langsung. Bagi kursus EDUP 3053 iaitu teknologi dalam PDP, terdapat 3 soalan parti yang telah dijawab. Yang pertama, bagaimanakah bahan media online penting dalam PDP? Seperti yang kita tahu, sekarang kita adalah berada di MCO, ada MCO. Jadi murid-murid tidak dibenarkan pergi ke sekolah. Jadi bahan media online penting untuk pembelajaran hybrid yang dijalankan pada masa kini. Dan kedua, mengapakah bahan media tersebut perlu berkesan? Kita tahu setiap orang dapat menghasilkan bahan secara online ataupun tidak online, tetapi adakah semua bahan tersebut berkesan? Jadi itu adalah penting kerana bahan yang berkesan dapat menjamin kualiti PDP yang berlangsung, khususnya bagi PDP yang dijalankan secara hybrid lah. Yang ketiga, bagaimanakah menghasilkan bahan PDP berkesan bagi pembelajaran hybrid? Jadi pada pandangan saya, yang paling penting selepas kita menghasilkan sesuatu bahan, kita perlu mendapatkan maklum-malas daripada pakar-pakar dan juga guru-guru yang lain yang lebih berpengalaman supaya kita dapat memperbaiki apa yang kelemahan yang berada, yang kita tidak tahu, yang kita tidak nampak dalam bahan yang kita hasilkan sendiri. Bagaimanakah pembelajaran hybrid dapat membangkit pengajaran dan pembelajaran saiz sekolah rendah dengan berkesan? Dalam Pegasan 1 SCES 3073, pembelajaran hybrid telah diutamakan dengan pembinaan laman web sebagai bahan pengajaran. Guru boleh berkongsi maklumat di atas talian. Sebagai contoh, guru saiz di sekolah rendah boleh berkongsi prosedur atau proses eksperimen di atas talian, manakala murid boleh menonton video di rumah dan menyediakan bahan media yang diperlukan. Selepas itu, murid boleh membuat eksperimen di sekolah dan dimantau oleh guru. Akhirnya, perbincangan boleh dilaksanakan di dalam kelas. Jelas diperlihatkan kaedah ini telah membangkit pengajaran dan pembelajaran saiz di sekolah rendah. Bagaimanakah bahan sumber digital bagi pembelajaran mewujudkan pembelajaran hybrid? Dengan pembinaan laman web dalam tugasan SCES 3073, saya mendapat kemahiran untuk membuat bahan media untuk pengajaran. Hal ini amat berguna untuk menjayakan pembelajaran hybrid. Kemahiran pembinaan laman web ini membantu guru berkongsi maklumat di atas talian, manakala murid boleh membaca di rumah. Selepas itu, sesi perbincangan boleh dijalankan di dalam kelas. Dengan mempunyai kemahiran ini, pembelajaran hybrid dapat direalisasikan dan PDP yang dilaksanakan secara lebih berkesan. Jadi, sudah terang lagi bersuluh bahawa hasil pembelajaran kursus ataupun Course Learning Outcome CLO amat berperanan penting dalam membantu pelajar untuk mengetahui apa yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar. Namun begitu, bagaimanakah pelajar nak belajar? Sebelum menjawab persoalan ini, marilah kita sama-sama saksikan produk-produk yang telah kami hasilkan terlebih dahulu.
melaksanakan ketiga-tiga tugasan yang diberi ini, proses yang berlaku sebenarnya lebih kurang sama. Yang pertama, kita perlu mempunyai pemikiran yang kritikal, iaitu memilih topik yang bersesuaian dan memperolehi maklumat berkaitan. Maklumat perlu ditapis dan diguna pakai. Seterusnya, kami juga perlu mempunyai kreativiti, iaitu kami perlu memilih aplikasi yang sesuai untuk membina laman web. Akhirnya kami juga mempunyai kolaborasi, iaitu kami perlu menganalisasikan maklum balas yang diperoleh daripada rakam pembelajaran. Pada pendapat saya, gabungan ketiga-tiga kursus ini sememangnya dapat mendorong kepada pembelajaran bermakna kerana adanya perkaitan yang sangat rapat antara ketiga-tiga kursus ini. Saya telah memanfaatkan penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3053 untuk menghasilkan infografik yang berkenaan dengan kewujudan persekitaran pembelajaran kondusif yang telah dipelajari dalam kursus EDUP 3043, berpandukan kepada cara pengurusan makmal yang telah dipelajari dalam kursus SES 3073. Jadi, saya berharap segala isi kandungan yang telah saya pelajari dalam gabungan ketiga-tiga kursus ini dapat menyediakan diri saya dalam alam pendidikan yang semakin mencabar pada abad ke-21 ini. Pada pandangan saya rasa bergabung dengan tiga kursus ini adalah satu inisiatif yang baik dan memberi banyak manfaat. Salah satunya dia dapat menggunakan masa kita untuk melaksanakan tugasan, sebab bila kita dah dapat salah satu bahan untuk satu kursus, kita dapat menggunakan bahan yang sama untuk kursus yang lain, dan juga kita dapat melatih untuk memperolehi kemahiran-kemahiran nafsi, salah satunya contohnya kolaboratif. Itu pada pandangan saya. Bagi tugasan SES 3073, kami diminta untuk mencipta satu bahan media untuk subjek saiz sekolah rendah. Selepas membina bahan media tersebut, kami berperang untuk menggunakannya di dalam kelas semasa PBS kedua. Selepas itu, kami membuat temu janji dengan 2 orang guru saiz di sekolah dan juga 2 orang rakan sekelas. Hanya kerana kami boleh mendapat cadangan penambahbaikan daripada mereka. Seluruh proses melakukan tugasan ini, saya memang bersyukur kerana tugasan ini memberikan satu pengalaman yang bermakna kepada saya. Jadi itu sahaja untuk pembentangan kami, dan sekian, terima kasih. Jika ada apa-apa soalan, sila tujukan pada sesi yang seterusnya supaya kita dapat membuat penambahbaikan dalam kerja yang kita hasilkan. Sekian, terima kasih.